Kamu sana simbol sudah record? Belum? Dah. Sudah. Sebab cikgu sini lambat keluar. Okey, ini. So, apa yang kita akan belajar hari ini ialah apa kegunaannya kita belajar hukum linear ini. Okey. So, bila kamu akan tengok soalan berkaitan dengan hukum linear ini, dia ada dua jenis bentuk. Satu ialah dia minta awak lukis, baru dia minta awak aplikasi hukum linear. Satu lagi soalan ialah dia sudah bagi lakaran graf. Awak tak payah lukis sendiri. Dia sudah bagi lakaran graf dan lepas itu dia suruh awak aplikasikan hukum linear ini. So hari ini cikgu akan mula dengan ialah graf yang kamu lukis punya dulu. Sebab bahagian tu lebih senang banding dengan dia bagi lakaran graf. Okay. So macam apa yang awak buat dalam latihan 6.1b. So, bila dia bagi soalan, awak akan buat jadual, awak akan lukis graf, awak akan lukis garis penguayam terbaik. Kebanyakan yang ada buat latihan, cikgu sudah semat. Okay, lepas tu hari tu cikgu minta awak kan, cari kecerunan, cari pindasan Y. Lepas tu cikgu suruh awak tulis satu persamaan. So, persamaan itulah yang dipanggil sebagai persamaan linear lah, hubungan linear. Okay. So, apa yang kita akan belajar hari ini ialah daripada 3 maklumat ini yang awak sudah buat sebelum, apa kecerunan pindasan Y dan hukum linear awak, daripada 3 maklumat ini, macam mana kita gunakan dia untuk cari dua benda. Satu ialah nilai pemalar, satu ialah nilai pemboleh ubah. Okey, kita tengok latihan kita. Mana dia? Panggil dia balik kejap. Awak boleh keluarkan awak punya graf. Okey. So kalau kamu tengok soalan 6.1b graf pertama. Cikgu cari mana soalan dia. Okey. So dalam soalan itu cikgu bagi satu hubungan ini. Iaitu Y sama dengan K per punca kuasa 2S tanpa HX. Ini persamaan yang cikgu bagi. Dan cikgu bagi satu jadual. Awak pun sudah lukis jadual. Semua orang sudah buat ini. Kemudian awak sudah plot titik. Awak sudah lukis garis. Dan awak sudah cari kecerunan. Awak sudah cari pindasan Y. Awak sudah dapat ini. Okey. Jawapan ini lain ikut orang lain ikut orang. Awak tak semestinya sama dengan kawan ini. Cikgu pun tak ingat cikgu ambil siapa punya. Tapi awak sepatutnya ada persamaan awak sendiri. Okey, cikgu copy keluar. Persamaan dia Y punca kuasa 2S. Okey, nilai ini akan berbeza ikut orang Untuk kawan ini ialah 13/5 lah. Okey. Satu cikgu nak cakap dengan kamu sebenarnya nombor ini awak boleh bagi saya nombor perpuluhan mencukupi sebab dia memang bukan nilai yang sangat tepat. Apa yang kita ambil daripada garis penguayam terbaik, benda itu sudah melibatkan penghampiran. So bila melibatkan penghampiran tak payah tulis dalam pecahan pun tak apa. So nilai ini kawan kamu bagi saya 13/5. Kalau saya ubah kepada nombor perpuluhan dia ialah 2.6. So jawapan kamu orang lain punya jawapan, awak mesti satu nombor sangat dekat kepada 2.6. Mungkin 2.66, mungkin 2.68, mungkin 2.58, tapi mesti satu nombor lebih kurang kawasan ini. Okay? Dan jawapan ini pun sama. Lain orang adik. Kalau dia satu, tapi ada di antara kamu cikgu ingat ialah kosong. Ada di antara kamu kebanyakan kosong dan satu kalau tak silap saya. Okay? Kebanyakan kamu antara dua nombor ini. Sekarang cikgu terang ikut kawan kamu punya. So nanti bila awak buat, tolong gunakan nilai awak sendiri nilai awak sendiri. Cikgu sekarang pakai kawan ini punya. Nasib dia lah cikgu pakai dia punya. Okey, cikgu pilih sesuka hati aja. Okey, ini ialah benda yang kita sudah buat. Okey, kejap satu lagi. Kecerunan lupa tulis Kecerunan pun awak sudah cari iaitu 13/5 pintasan Y kamu ialah 1. Ini yang benda yang awak sudah belajar sebelum. Sekejap alamak. Sekejap ya. Okey. Okey. Cikgu naik atas ya.
Okay, so ini kerja yang awak sudah belajar sebelum. Okay. Okay. Benda yang awak sudah belajar sebelum. Hari ini kita akan belajar dua benda, iaitu macam mana nak cari pemala. Okay. Apa maksud pemala di sini? Ialah kalau kamu tengok ini persamaan kita. Ini persamaan kita. X dan Y ialah pemboleh ubah. So ikut soalan ini pemala awak ialah K dan H. Okay. So hari ini kita akan belajar benda pertama ialah macam mana kita nak cari pemala yang ada dalam persamaan kamu. Contohnya soalan ini K dan H. Boleh ya? Awak boleh jumpa pemala ini dalam persamaan yang diberi ya. Lain soalan lainlah. Untuk soalan ini ialah K dan H. Okey. Benda kedua yang cikgu akan ajar kamu nanti ialah macam mana kita nak cari pemboleh ubah. Okey. Cari pemboleh ubah kalau ikut soalan ini, maksudnya X dan Y awak lah. X dan Y awak. Okey. Okey, sama ada cikgu tanya S ataupun cikgu tanya Y. Dan bila soalan melibatkan cari pemboleh ubah, cikgu tak mungkin tanya apa nilai X. Cikgu mesti datang dalam pasangan. Maksudnya cikgu mungkin tanya, apakah nilai S kalau Y macam ini? Ataupun cikgu tanya, apakah nilai Y bila S macam ini? Sebab bila pemboleh ubah, maksudnya nilai S kita boleh tukar-tukar. Kita boleh tukar-tukar. So, cikgu mesti bagi dia punya pasangan. Sama macam bila kita belajar dalam tajuk fungsi. Kalau cikgu nak tanya objek ke, cikgu nak tanya image ke, cikgu mesti tanya. Kalau cikgu tanya objek, cikgu mesti bagi image dulu. Okey, kalau image macam ini, apa objek dia? Dan sebaliknya. Kalau objek macam ini, apa image dia? Sebab benda ini mesti datang dalam pasangan. Sama juga ini untuk tanya pemboleh ubah, benda itu pun akan datang dalam pasangan. Nanti kita tengok soalan Dan untuk ini ada dua kaedah. Okey, ada dua kaedah. Satu ialah kaedah pengiraan, satu ialah kaedah graf. So inilah benda yang cikgu nak ajar hari ini. Okey, so cikgu mula dengan pertama macam mana kita nak cari pemala. Okey, macam mana kita nak cari pemala? So apa yang awak perlu buat ialah awak ambil persamaan ini, persamaan yang diberi oleh soalan. Lepas itu, kamu tengok nama pasti Y awak. Iaitu Y punca kuasa 2X. So awak fikirkan macam mana awak nak buat sehingga dia jadi Y punca kuasa 2S. Maksudnya sekarang kita nak buat hukum linear dia dulu. Hubungan linear dia dulu. Hukum linear dia dulu. So apa yang saya perlu buat supaya saya boleh dapat Y se-X. Tadi pakis kan? Okey. Ilya, apa saya boleh buat? Darab dengan punca kuasa X. Okey, darab se-S ataupun darab punca kuasa 2S. So, saya dapat apa? K K tambah X. Tambah HX. HX. Boleh So, kalau kamu tengok, cikgu punya ini sudah sama Cikgu punya ini sudah sama dengan ini. Okey. Lepas tu, untuk menolong kamu, cuba tengok pasti pasti X kamu. Ini. Cari di sini. Kenapa cikgu nak awak cari di sini? Sebab cikgu nak awak ingat tak awak buat sebelum ini? Y sama dengan MX tambah C. So kalau awak bandingkan, awak boleh nampak lah kan? Awak boleh nampak lah, inilah pasti Y kamu. Inilah pasti X kamu. So Ilya, apakah keturunan kamu? Nak baca dari mana? Keturunan H. Inilah keturunan kita. Inilah keturunan kita. Pindasan Y kita? K. Ataupun awak boleh buat macam teknik yang awak buat dalam bentuk jadual tadi. Bentuk jadual tadi, awak asingkan itu pun boleh. Tapi kita tengok ini untuk buat ini pun boleh. Okey. Lepas itu, alamak. Tak ada luangan pula. So,
Maka kita boleh dapat inilah. So ini datang daripada persamaan. Saya tahu H saya sebenarnya sama dengan kecerunan. Dan awak sudah cari kecerunan? Dalam graf awak, kecerunan awak ialah 13/5. So saya dapatlah nilai pemalah H. Okey. Lepas itu, saya tahu K saya sama dengan pintasan Y. So, daripada graf tadi, cikgu tahu pintasan Y saya ialah 1. Kamu punya ikut kamu sendiri punya. Ikut nilai kecerunan dan nilai pintasan Y awak sendiri. So, cikgu dapatlah nilai H dan K saya. Boleh ya? Okey, apa yang cikgu terang ini sebenarnya ada kaitan pada muka surat 6. Awak cari dalam muka surat 6. Contoh pertama, cari nilai H dan K. Okey. So apa yang cikgu jawab ini ialah muka surat 6, contoh 1, A1. Okey, itu cari pemalah. Okey, A2 ialah cari pemboleh ubah sebab awak tengok di situ apakah nilai Y. Ini cikgu ajar kemudian ya, ini cikgu ajar kemudian. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh kedua. Okey, contoh kedua. Cikgu sepatutnya tulis sini ya, tak apalah. Sebab tulis tepi senang sikit untuk saya. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh kedua. Okey, so sama jugalah. Okey, kita ambil persamaan dia. Okey, persamaan dia ialah Y sama dengan PK punca kuasa 2S. Ada diberi dalam soalan muka surat 2. Okey, so kalau kamu tengok di sini, awak tahu dia ialah satu soalan melibatkan logaritma. So kita akan buat logaritma. Okey, Intan. Buat. Kita kepada hukum linear dan dia punya Y nanti mesti log Y. So macam mana? Log 10Y. Okey, log 10Y. Sama dengan log 10P tambah log 10K punca kuasa X. Okay. So, sambung lagi. Log 10P tambah punca kuasa X log 10K. Okay. Kalau kamu siapa mampu daripada ini terus pergi ini pun tak apa tau sebab tidak ada peruntukan markah di tengah-tengah ini ya. Okey. So kalau kamu tengok, sorry ya, cikgu kecilkan kejap. So kalau kamu tengok okey, yang ini alamak. Yang ini yang ini sudah sama. Okey. Untuk menolong kamu khasnya siapa kalau sebelum ini susah nak dapat apakah kecerunan dan pindasan tu, awak cuba ambil ini. Ambil ini. Apa dia? Tak nampak. Kejap, besarkan sikit. Apa dia? Punca kuasa 2S. So, kamu cari punca kuasa 2S dalam awak punya persamaan. Ini untuk menolong kamu nampak ini sebenarnya ialah gabungan. Untuk menolong kamu lah. Ataupun kalau siapa ada kemahiran terus tengok, boleh terus tengok tak ada masalah. Yang pentingnya awak kena tahu apa ialah kecerunan awak, apa ialah pindasan Y awak dia. So Intan kita sambung So apakah kecerunan awak? Kecerunan log 10K. Ya, okey. Sebab tempat ini merupakan gabungan. So kalau ini ialah pasi S, maka inilah kecerunan. Berhati-hati dengan tanda kalau positif tak apa. So kita tahu kecerunan kita sebenarnya sama dengan log 10K Okey, pintasan Y kita log 10P. Okey. Sebenarnya cikgu kalau nak tulis Y, cikgu nak tulis Y besar. Okay, dia sama dengan log 10P. So sekarang kita gabungkanlah. Okey, cikgu tepi sikit Okey. So kita
sekarang saya nak cari pemala So tak kisah awak nak mula dengan pindasan Y pun boleh, nak mula dengan kecerunan pun boleh lah. Sesuka hati awak lah. Kalau soalan itu ada susunan, awak ikutlah. Dia nak tengok dia nak P dulu ke dia nak K dulu tak kisah. Okey, cikgu ikut cikgu punya susunan ini. So cikgu senang cikgu buat macam ini je lah So cikgu mula dengan pindasan Y punya. So di sini kita nampaklah log 10P sebenarnya sama dengan pindasan Y. Dan dalam graf kamu, pindasan Y kamu ialah 0.09. Okey. Intan selesaikan ini, apakah jawapan P? Cikgu nak jawapan saja. Macam mana selesai, sesuka hati awak. Nak jawapan saja. Okey, bagi 2 tempat perpuluhan berapa? Sekejap Okey, kita tekan Okey, 1.23. Okey, betul. Ada sesiapa ada masalah nak dapat jawapan ini? Awak boleh tekan saja log P sama dengan 0.09 shift calculate pun boleh kalau nak. Okey, lepas tu kita pergi sebelah sini punya. So kita tahu log 10K adalah sama dengan kecerunan. So daripada graf kecerunan kita ialah ini yang ini 0.17. Lain orang lain ikut awak punya graf. Ikut kawang ini ialah 0.17. So apakah jawapan K? Intan, kira kejap. 1.48. 1.48. Ingat bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan 1.48. Kalau nak bagi lebih pun boleh. Nak bagi lebih pun boleh. Okay, so kalau ini cara dia. So kamu akan tengok ada masanya terus kecerunan itu sudah mewakili nilai pemala. Tapi ada masanya mungkin kita kena buat logaritma lagi. Ikut keadaan lah apa yang kita dapat di sini. Okay, sekarang cikgu pergi kepada contoh 3. Contoh 3. Amira standby Okay, contoh 3. Okay, cikgu cari tulis hubung persamaan dia dulu Okey, persamaan dia ialah Y sama dengan PQ kuasa negatif X. So, dengan lihat ini, log 10Y. So, Amira, macam mana kita nak buat? Log 10Y Okay. sama dengan log 10P tolak X log 10Q je cikgu. Ya. Kalau kamu boleh buat cepat, boleh. Kalau tak pasti, jangan Okey. So, sudah habis. Kalau kamu tengoklah ini sama dengan ini. Okey, cari Y. Sebenarnya nak terus baca ini pun tak apa. Oh, Amira, you tutup itu, cikgu tukar orang supaya ada background suara. Okey, tak apa tak apa, nanti cikgu tukar orang. Okey, sebenarnya awak nak terus baca ini pun boleh kalau awak mampu. Tapi awak boleh minta tolong sikit sebab kita ada pasi S, kita ada maklumat di sini, tak pakai sayang kan. So ini dia. So kalau kamu nampak macam ini, awak tahulah ini yang ada kaitan dengan gabungan punya. Maksudnya di situ ada kecerunan, ada pasi S. Cikgu tukar orang ni sebab Amira dia adik-adikku pun tengah belajar ni. Okey, Ashikin? Ya. Ashikin? Okey, ikut hukum linear ini, apakah apakah kecerunan kamu? Nak baca dari mana? Negatif X log 10Q. Okey, ya kita baca dari sini di mana dia ialah negatif log 10Q. Jangan lupa negatif itu Okey, so pindasan kamu? Log 10P. Log 10P. So lepas itu untuk cari nilai pemala ini, kita mula daripada itulah So log 10P sama dengan pindasan Y. Cikgu ikut kawang ini nak baca ni. Mana pindasan Y dia? Okey, 0.08. Negatif 0.08.
So jawapan kawan kamu. Kamu punya mungkin lain ikut kamu lah ya. Negatif 0.08. Okay, Syuki, cikgu nak jawapan B. Sorry. 0.83. Sorry? 0.83. 0.83. Okay, cikgu cek kejap. Lain orang lain sebab bergantung kepada nilai pindasan Y kamu. Okay, betul? Okay, sekarang kita pergi kepada sebelah sini. Okay, sebelah sini ialah kecerunan punya. Negatif log 10Q sama dengan, apa kecerunan? Cikgu tengok kejap. Sorry ya. 2. Sama dengan 2. Nak jalan pun tak boleh. Okay, sama dengan 2. Okay, Syuki, cikgu nak jawapan. 0.30. 0.30. Ya ke? Kejap. Macam mana you tekan? Kejap, cikgu cari kalkulator cikgu kejap. You kalkulator warna apa? Hitam. Hitam kejap Kalkulator warna hitam. Cikgu salah tekan? Tak ada kan? Okey, kejap. Kalkulator keluar ke belum? Okey, tengah pusing. Okey. Macam mana you tekan? Saya tekan log 2. Log asas. Oh, kalau itu maksudnya, kalau cikgu bagi, okey, ya. Awak kata awak tekan macam ni, log 2. Kalau itu maksudnya 2 letak di sini. 2 letak di sini. Okey? So nak tekan dia, cikgu cuba tengok sheet calculate boleh tak? Awak tekan saja negatif log. Okey, kita tekan X kita. Untuk siapa yang algebra lemah tu, kita cuba dengan ini dulu. Kalau boleh, kita settle masalah dia. Sama dengan 2. Okey, lepas tu kita sheet calculate. Alah, cancel. Nak tak nak, manual buat. Okey, manual buat Bukan tekan macam ini bukan tekan macam ini. Okey, cara nak buat Cikgu kecilkan Okey. Cara nak buat, mula-mula awak kena pindahkan negatif ke sebelah kanan dulu. Pindahkan negatif ke sebelah kanan. So dia jadi apa? Pindah negatif dulu. Jadi negatif 2. Jadi negatif 2. Okey, lepas tu apa kita boleh buat? Pindah log. Okey, pindahkan log. Macam mana pindahkan log? Macam mana pindahkan log? Ataupun macam mana awak tekan kalkulator? Tekan shift log. Boleh Boleh awak pakai teknik ini, iaitu shift log, lepas itu negatif 2. So awak dapat jawapan ialah 0.01. Itu awak gunakan kerja shift log dalam kalkulator. Okey? Cara satu lagi awak boleh buat ialah ini bentuk logaritma. Tukar kepada bentuk indeks, asas tetap asas, tukar partner. So apakah asas awak? Ingat kerja ini. Kita tukar kepada bentuk indeks. Asas tetap asas, tukar partner. Ingat ke, Intan? Bukan Intan. Syuking, ingat tak? Tak ingat. Okey, tak ingat tak apa. Siapa ni? Adani ingat tak? Ingat. Okey, macam mana? Apa asas awak? 10. 10. Okey, partner baru? Negatif 2. Okey. So, satu lagi sama dengan Q. So, kalau kamu tekan kalkulator, jawapan ini juga 0.01 lah. Tak kisah mana satu awak pakai. Tak kisah mana satu awak pakai. Sebenarnya paling itu kalau saya boleh pakai kalkulator lagi senang lah. Tapi masalahnya, tadi cikgu tekan kalkulator tak jadi.
So tak ada pilihan lah. Tak nak, saya kena buat kerja manual. Jawapan serupa aja. Sebab pemakahan akan diberi di sini. Awak tahu hubungan, awak tahu jawapan. Tengah-tengah tak ada markah. Awak tahu hubungan, maksudnya log P sama dengan pindasan awak, tak awak boleh cari nilai P. Awak tahu negatif log Q sama dengan keserunan. Awak tahu jawapan. Itu saja tempat dia bagi markah. So itu cara kita cari pemala dalam persamaan. So ini benda pertama yang cikgu nak ajar hari ini. Ialah kita nak cari kalau saya ada satu persamaan, macam mana cikgu nak cari nilai-nilai pemala dalam persamaan tersebut daripada graf yang kita lukis. Sorry cikgu kecilkan. So cikgu sudah bagi 3 contoh. Sekarang cikgu balik kepada atas semula. Sekarang cikgu nak ajar kamu macam mana kita nak cari pemboleh ubah. Sama ada nak cari S ataupun cari Y. Ada 2 kaedah di sini iaitu kaedah pengiraan dan kaedah graf. Dan kamu kena tengok soalan. Kalau soalan kata gunakan graf kamu untuk cari nilai. Ataupun dia kata daripada graf anda untuk cari nilai. So untuk ini, untuk soalan ini, nak tak nak awak mesti gunakan kaedah graf. Kalau siapa gunakan kaedah pengiraan, tidak diberi markah walaupun jawapan betul. Sebab tidak ikut arahan soalan. Boleh cikgu ulang balik? Kalau dalam soalan itu cikgu kata, gunakan graf untuk cari nilai pemboleh ubah. Ataupun cikgu kata, daripada graf anda untuk cari nilai pemboleh ubah. So, bila soalan bunyi macam ini, walaupun untuk cari pemboleh ubah, kita ada 2 cara. Kita mesti gunakan cara graf. Kita tidak boleh gunakan cara pengiraan. Tapi kalau soalan dia tak ada kata daripada graf anda. Tunggu kejap. Tak ada ayat kata daripada graf anda. Dia suruh cari saja. Dia suruh cari saja. Maka sesuka hati awak, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Kalau graf awak mencukupi nilai, cukup besar untuk baca dia. Boleh pakai mana-mana satu. Sebab tidak ada arahan, awak mesti gunakan pengiraan lah. Dengan syarat ni, awak nak pakai ini. Kalau nak pakai graf, mesti graf yang sebenar. Graf yang sebenar. Maksudnya graf yang awak lukis. Bukan lakaran graf. Bukan lakaran graf. Kalau nak pakai ini, dia mesti, cikgu kena tulis hijau. Dia mesti graf sebenar. Dia mesti graf sebenar, bukan lakaran graf. Bukan lakaran graf. So, kalau awak tidak ada graf sebenar, nak tak nak pakai teknik pengiraan. Cikgu mula dengan teknik pengiraan dulu sebab teknik pengiraan lebih senang cikgu nak terangkan. So cikgu terangkan dia dulu teknik pengiraan. So apa yang awak perlu buat, kalau kamu ingat sebelum ini awak ada persamaan dia ini kan? Awak ada persamaan ini kan? So apa yang awak buat, awak ambil persamaan yang awak dapat ini, awak ganti nilai ajalah. Ganti nilai saja. Maksudnya saya akan masukkan Y punca kuasa 2 100 sama dengan 13/5 100 tambah 1. Lepas itu kira. Nak cari siapa ini? Ain tolong kira. Idea semak. Idea you tekan tapi jangan cakap. Ain tolong tekan, cikgu nak jawapan sahaja. Macam mana you tekan terpulang kepada awak. Nak jawapan. 26.1. Sorry? 26.1. Idea betul tak? Betul. Okey, betul So, awak boleh gunakan algebra awak, ambil kira dulu, lepas tu bahagi, ataupun awak nak pakai sheet calculate pun boleh. Soalan tidak akan beri makan macam mana awak kira. Boleh ganti, boleh cari, cukup. So, kalau ikut pengiraan senang, jika awak boleh tulis persamaan inilah. Itu sebenarnya hari itu kenapa cikgu suruh awak tulis persamaan. So, cikgu pergi dulu soalan
pakai teknik pengiraan dulu Yang ini cikgu tak boleh pakai teknik pengiraan lah sebab dia kata gunakan graf anda. Okey, yang ini boleh. Tapi yang ini nak gunakan graf pun boleh. Nanti cikgu tunjukkan kalau masa cukup. Takut masa tak cukup ini. Okey. So sama juga soalan ini. So cikgu akan ambil persamaan kawan kamu. Nanti ya tak nampak. Cikgu saling keluar dulu Log 10y sama dengan awak punya lah sebab nilai akan beza sikit ikut graf kamu. Okey. So kalau teknik pengiraan maksudnya cikgu ambil persamaan ini. So untuk soalan ini cikgu tak boleh pakai kaedah itu sebab ada ayat gunakan graf anda. Tapi untuk ini bolehlah hitung nilai. Hitung nilai cikgu pakai aja. Cikgu pakai saja. So untuk B ini boleh sebab ayat dia tak ada daripada graf anda. So cikgu boleh pakai saja persamaan ini, cikgu hitung sajalah. Okey, cikgu hitung saja. Okey, masuk nilai sajalah. Okey, cikgu enlarge untuk kamu So kalau B1 okey, cikgu minta Amira sebut cara masuk. Cikgu minta Shikin kira Okey, Amira, so macam nak masukkan? Cari nilai Y bila S sama dengan 50. Log 10x sama dengan Log 10x. Kenapa? Y kan? Y salah log 10y. Okey. Okey. Sama dengan 0.17 punca kuasa 50 tambah 0.09. Okey. So Shikin, cikgu tunggu jawapan daripada awak Sebab masa tak cukup, cikgu cepat sikit Shikin, cikgu tunggu jawapan Okey. Okey, ada ni. Kalau soalan B2 ini, kali ini cikgu bagi. Cikgu tanya apakah nilai S. Kalau Y sama dengan 20. So macam cikgu nak ganti nilai? Log 10y. Log 10Y. X. Soalan ini. 20. Cari nilai S apabila Y sama dengan 20. Log 10, 20. Okey. Tak semestinya tiap-tiap kali nombor isi di belakang Punca kuasa 2 X. X ke? X sebab itu benda kita nak carikan. Okey. So ini cikgu minta orang lain awak pilihlah mana-mana satu awak nak buat. Ain tolong kira cikgu nak jawapan sahaja, cikgu nak jawapan sahaja. Cikgu minta orang check in Ilya tolong checking atas ini. Siapa? Izzat ada? Izzat? Ada. Azad. Izzat semak ini. Okey, semak ini. Okey, Ashikin sudah ada jawapan? 19.59. Ilya betul tak? Betul. Cikgu angkat dua orang betul-betul cikgu tak ada jawapan sebenarnya. Okey. Ain sudah? Dah. 50.75. Okey. 20 50. 50, sorry. 50 perpuluhan 75. Okey, 50.75 lah Okey, Izzat betul ke? Sama tak? Sama. Okey, sama. Cikgu angkat dua orang betul lah Takkanlah dua orang salah. Kalau siapa tekan tak jadi cakap. Mana tahu dua orang salah. Tapi jarang berlaku lah kan. Okey, so contoh 3 cikgu tak pergilah sebab benda itu saja Okey, sebab nak jawab ini kalau awak pakai teknik calculator pun boleh. Kalau tak nak buat manual pun tak apa. Sebab janji awak tunjuk apa yang cara awak ganti, lepas tu awak tunjuk jawapan awak. Cara awak ganti dan jawapan awak okey. Itu daripada pengiraan. Yang cikgu nak ambil masa sikit ialah untuk ini daripada graf. Okey. So sini Okey. So sekarang cikgu nak ajar ini macam mana kita cari pemboleh ubah dengan teknik kaedah graf So syaratnya mesti graf sebenar. Kalau lakaran graf tak boleh. So maksudnya kalau soalan lakaran graf, cikgu tak akan kata daripada graf anda cari nilai Y. Cikgu tak akan tanya soalan itu. Sebab mesti graf sebenar. Maksudnya graf yang ada pada kertas graf sahaja boleh tanya soalan ini
So untuk buat soalan ini, okey, sebagai contohnya, soalan ini cari apakah nilai Y apabila X sama dengan 19. Okey, cikgu nak awak latih otak awak fikir 4 langkah. Walaupun cikgu kata sini 4 langkah, nanti awak buat kadang-kadang awak tak buat ke-4. Mungkin langkah 1 tak buat, mungkin langkah 4 tak buat. Tapi awak setting dalam mind awak kena melalui 4 langkah. Okay? Supaya dalam exam awak tak keliru lah. So, 4 langkah macam mana? Mula-mula awak tengok apa yang diberi. Okay, soalan ini bagi saya 19. Apa yang saya nak cari ialah Y. Okay. So, mula-mula awak tulis sini. Langkah pertama lah, apa yang diberi, apa yang dikendaki. Diberi tulis di atas, dikendaki tulis di bawah. Lepas itu, okay, perlu siap lagi langkah ini Lepas itu, cuba tengok yang diberi ini ialah X. Lepas tu awak tengok awak punya graf. Okay, ini ialah X. Ini ialah Y punca kuasa 2X. Okay, kita ada 2 paksi Satu ialah X, satu ialah Y punca kuasa 2X. Okey. Yang mana satu ada X? Kalau untuk soalan ini dua-dua ada. Kalau dua-dua ada, awak fikir yang mana satu lebih senang. Kalau ini awak akan nampak ini lebih senang lah. So awak akan tulis paksi X. Yang ini awak tulis paksi Y punca kuasa 2X. Tak nak tulis paksi pun tak apa. Tapi cikgu tulis ni sebab cikgu nak beritahu kamu benda ini ada kaitan dengan paksi awak. Okay? So kalau ini awak pilih paksi ufuk ini, yang seterusnya itu mesti paksi tegak. Kalau tadi awak pilih paksi tegak, maka yang bawah itu mesti paksi ufuk. So sediakan 4 baris ini dulu. Okay. Lepas tu baru langkah kedua kita. Okay, awak ingat ini. Ini pergi ini ganti. Ini pergi ini baca graf. Ini pergi ini selesai. Selalu kena buat kerja ini. Hanya ada masanya mungkin awak tak pasti, cikgu tak payah selesai, benda itu sudah ada. Okay? Ataupun ada masanya cikgu tak payah ganti, benda itu serupa je. Itu dia. Kalau tidak langkah ini. Otak awak set mind, awak lalu. So di sini cikgu ada S sama dengan 19. Kalau saya masuk ke dalam paksi ini juga X. So kalau saya ganti, tak ada apa pun. Dapat 19 baliklah. Sebab itu X. Okay. Lepas itu, step kedua ialah saya baca daripada graf. Maksudnya apa? Saya baca paksi X tempat 19. Paksi X tempat 19. Okay ya. So cikgu akan tengok ini ya. Cikgu cari tempat 19. Okey, cari seorang atas. Pakis 19 di mana? Ya. Antara 15 dengan 20. 19 di mana? Okey, antara 15 sampai 20. Berapa petak daripada awak nak kira daripada 15 ke awak nak kira daripada 20? 15. Cikgu ikut awak aja. Okey, berapa petak daripada 15 untuk saya dapat 19? Kalau perlu kalkulator, pakai kalkulator. Ini satu petak kecil ialah 0.5. Orang lain cuba fikir berapa petak. Nanti kalau jawapan awak tak sama dengan kawan, awak tanya saya kenapa cikgu cakap macam tu. Lapan petak. Ya, 8 petak. Ada orang tak tahu kenapa 8 petak? Okey ya. So semua orang ambil graf kamu, awak pergi buat sebab cikgu di sini akan suka saya nak buat. Okey. Awak buat satu garis lah. Awak buat satu garis daripada 8 petak ini sampai sentuh garis awak. Lulus Cikgu susah sikit sebab terlalu kecil untuk saya. Okey. Sampai sini. Pakai garis putus ya. Pakai garis putus, bukan garis penuh. Okay, garis putus. Okey, alamat mana dia? Okay. Bila sentuh garis, awak lukis lagi satu garis, pergi kepada paksi Y. Pergi kepada paksi Y.
Okay, semua orang lukis pada awak punya graf ya. Lain orang nanti jawapan awak akan lain. Cikgu punya sengit sikit lah sebab tak berapa nampak. Okay, tak apa. Tapi itu yang cikgu nak awak buat kerja ini. Okay. Lepas itu, cuba baca nilai ini. Apa nilai dia? Okay, lain orang, baca sendiri masing-masing punya. Sebab jawapan awak mesti tak banyak beza Okay, boleh Cikgu tunggu awak baca dulu sebab cikgu nak lukis garis saya cantik sikit. Okay. Kamu baca awak sendiri punya Okay. Okay, cikgu nak jawapan daripada kawan kamu, daripada kamu bukan cikgu punya, awak sendiri punya sebab sini sangat susah nak baca. Okay. Bakis, apa jawapan kamu? 51. Boleh. Lebih kurang itu jawapan dia. So, kalau saya, cikgu memang tapak, kalau graf ini ialah 50.5. Okay. Tapi kamu punya jawapan mesti kawasan ni. Halo? Apa Kasul? Kemudian boleh tak saya ada kelas? Nanti pukul 10. Okay, sorry ya. Okay, bye. Okay, so kita akan tapak jawapan ini 50.5. Kalau ikut graf inilah. Kalau graf awak jatuh di tempat betul-betul satu petak, awak kata 51. Kalau jatuh di sini, 50. Lain orang, lain. Boleh So, itu cara kita buat soalan jenis ini. Okay, belum siap. Sebab baru sampai step ini So, kalau ikut saya ialah 50.5. Kalau ikut tadi Pakis 51. So, itu teknik baca graf. Lepas tu selesaikan. So, kita tapak bersama ini. Y punca kuasa 2S sama dengan 50.5. Kalau saya nak tahu nilai Y saya akan buat inilah. Saya akan buat ini. Cikgu padam. So, cikgu akan buat Y punca kuasa 2. X saya tahu ialah 19. Sama dengan 50.5. So, saya boleh tapak nilai Y. Ilya, tolong kira kejap. 11.59. Okay, itu cara kita buat. Boleh? Dan untuk nak tahu jawapan kita betul ataupun salah, awak tengok nilai S saya ialah 19. Awak cuba buka modul kamu, muka surat 2 dulu. Cuba tengok jadual awak. Cuba tengok jadual awak. Jadual soalan, bukan jadual graf awak sendiri. Okay? Kamu tengok, cikgu ada 15, cikgu ada 20 kan jadual asal saya. Kita 19. Okay. Ini ialah 10.33. Ini ialah 11.94. Cikgu tanya 19. 19 di antara ini kan. Jawapan kamu pun mesti nombor di antara ini. Maksudnya, kalau cikgu dapat nombor daripada adalah satu nombor di antara 10.33 sampai 11.94 biasanya okey. Itu cara kita nak tahu kita betul salah. Sebab kita punya nilai S di sini. Kita punya nilai S di sini. So, kita punya nilai Y pun mesti satu nombor di antara ini. Di antara ini. So, awak tapak 11.59 memang munasabah lah kalau ikut jadual ini. Itu satu cara kita tengok. Itu salah satu cara kita tengok jawapan kita okey ke tak okey. So, untuk soalan ini kalau kamu nak buat pun boleh. Awak nak buat pun boleh lah kalau okey. Maksudnya awak buatlah S sama dengan 100. Okey, yang saya nak cari ialah nilai Y. Yang saya nak cari nilai Y. So, lebih kurang macam tadi. Saya mula dengan pasi S. Kemudian saya baru pergi pasi. Lama masa tak cukup ni. Baru cikgu pergi kejap. Baru cikgu pergi kepada paksi Y punca kuasa 2S. So, sama jugalah saya ganti. So, S sama dengan 100. Tapi kalau kamu tengok soalan ini, cikgu tidak boleh dapat jawapan daripada graf. Kenapa?
Sebab graf tak muat sampai 100. Graf muat dia sampai 40. Maksimum cikgu boleh baca sampai 45. So kalau tanya 100, saya tidak dapat pakai kaedah graf untuk soalan ini. Sebab graf tak muat. Kalau graf saya muat, saya boleh pakai kaedah ini. Faham? Okey. Cikgu tahu latihan penerangan untuk ini tidak mencukupi sebab baru satu contoh. So latihan untuk hari ini latihan untuk hari ini ialah, kejap cikgu tutup record dulu. Okey. Latihan untuk hari ini ialah awak kan